Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Okey, baiklah. Apa topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar subtopik 5.4 iaitu lemak. Okey, jadi apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Okey, apakah itu lemak? Lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, lemak wujud dalam dua keadaan ya pelajar, iaitu pepejal dan cecair. Okey, lemak yang berkeadaan pepejal ni pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. So, apa contohnya? Contohnya adalah seperti ayam, lembu, ikan, kambing. Itu contoh-contoh. Okey, lemak yang berkeadaan cecair pula, ini biasanya kita panggil dia sebagai minyak. Belajar minyak. Jadi minyak ni lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan. Jadi boleh bagi saya contoh. Apakah contoh-contoh lemak daripada minyak ni? Lemak dalam bentuk cecair iaitu minyak ni. Contoh dia macam yang selalu kita jumpa kat dapur kita iaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa. Okey, minyak kacang soya. Itu antara contoh-contohnya pelajar. Okey. Okey, seperti hidrokarbon yang lain juga, lemak dapat dibahagikan kepada lemak tepu dan lemak tak tepu. Jadi, mari kita lihat apakah perbandingan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, bila kita sebut pasal perbandingan, okey, kita hendaklah melihat daripada aspek persamaan dan perbezaan. Jadi mari kita lihat dulu apakah persamaannya. Okey, persamaannya adalah yang pertama, antara lemak tepu dengan lemak tak tepu, persamaan yang pertama, sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. So ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Persamaan kedua, tidak larut dalam air. Dan persamaan ketiga, sumber penting asid lemak. Sumber penting asid lemak dalam badan kita. So ini persamaan. Kita tengok pula perbezaan. Perbezaan yang pertama daripada sumber apa? Kalau lemak tepu macam kita tahu tadi, lemak tepu daripada haiwan. Lemak tak tepu daripada tumbuhan. Apakah keadaan kedua-dua lemak ni pada suhu bilik? Kalau lemak tepu pejal. Kalau lemak tak tepu cair. Dari aspek aspek takat lebur pula. Kalau lemak tepu takat lebur dia tinggi, manakala lemak tak tepu takat lebur dia rendah. Bagaimana pula bilangan atom hidrogen dalam molekul lemak ni? Kalau lemak tepu, bilangan atom hidrogen dia maksimum. Kalau lemak tak tepu, belum maksimum lagi. Ciri seterusnya, penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Kalau lemak tepu, tak boleh tambah. Tapi kalau lemak tak tepu, masih boleh lagi. So, ini 5 perbezaan yang saya bagi. So, pelajar rasa ada lagi tak perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu ni? Saya bagi masa fikir sekejap. Ada atau tak ada? Ada ke tak ada? Okey, kita tengok ada ke tak ada. Okey.
Ada lagi perbezaannya. So kita tengok apa perbezaan dia antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, tambahan perbezaan. Okey, dari segi kandungan kolesterol. Kita boleh bezakan dari segi kandungan kolesterol. So kita tengok kandungan kolesterol. Lemak tepu kandungan kolesterol dia tinggi. Lemak tak tepu kandungan kolesterol dia rendah. Okey, dari aspek apa lagi? Kesan terhadap kesihatan. So, kalau kita dah tahu dekat dalam rajah ni kan, lemak tepu dia punya kandungan kolesterol dia tinggi. Rasa-rasa baik tak untuk kesihatan kolesterol tinggi ni? Tak kan? Jadi kesan dia buruk kesan dia buruk untuk kesihatan kalau lemak tepu. Manakala lemak tak tepu, sebab dia rendah kolesterol, maka dia baik untuk kesihatan. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita telah masuk ke standard kandungan 5.4.3 iaitu menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey, lemak merupakan satu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Okey, apa itu lemak tepu? Okey, lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Okey, apa kepentingan kolesterol? Okey, kepentingan kolesterol ni di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis jus hempedu dan hormon seks serta pengambilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, namun begitu, ada namunnya. Namun begitu, kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia. Okey, apa yang boleh kita alami sekiranya terlebih kolesterol? Okey, yang pertama, batu karang hempedu dan jaundice. Yang kedua, mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan aterosklerosis. Okey, so ini penerangan tentang batu karang hempedu dan jaundice. So boleh lihat gambar rajah di sini. Okey. Okey. Jadi kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang hempedu dan yang menyekat saluh hempedu. Okey, menyekat saluh hempedu. Saluh hempedu yang tersekat boleh menyebabkan penyakit lain pula iaitu jaundice, iaitu penyakit kuning. Okey. Okey, lihat di sini. Di sini menunjukkan dua perbandingan arteri yang normal, yang bahagian dalam dinding salur darahnya clear, tak ada apa-apa yang menghalang, dan gambar yang sebelah bawah menunjukkan banyak plak iaitu kolesterol yang telah terenak di dalam salur darah. Okey, jadi mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan aterosklerosis. Okey, kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Okey, lumen arteri yang sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang kita kenali sebagai aterosklerosis. Okey, apa kesan aterosklerosis ni? Okey, kesan dia akan menyebabkan hipertensi ataupun nama biasa ni kita sebut tekanan darah tinggi. Okey, yang kedua stroke. Stroke ni apa? Stroke ni adalah arteri menuju ke otak tersumpat atau pecah. Okey? Dan yang kedua serangan jantung yang dapat membawa maut. Jadi kalau dalam salur darah tu telah penuh dengan kolesterol, jadi ruang untuk darah tu lalu dah semakin sempit. Ya? Okey, jadi apa langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk elakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah? So, yang pertama, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Yang kedua, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. So, apa pula lepas ni?
So kita tengok apa ni Okey. Uji minda. Kita dah sampai slot uji minda. Jadi selepas saya berkongsi mengenai apa itu lemak, jadi ada sedikit teka-teki lah kita bagi pelajar beberapa soalan untuk kita uji kefahaman anda. Okey, jom kita pergi ke soalan. Okey pelajar. Okey, sekarang kita tengok soalan yang pertama kita baca soalan. Okey, tandakan betul pada contoh makanan yang mengandungi lemak tak tepu dan pangkah pada contoh makanan yang mengandungi lemak tepu. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, keju. Pelajar rasa dia lemak tepu ke lemak tak tepu? Okey, keju adalah lemak tepu. Jadi kita kena pangkah lah. Keju lemak tepu. Okey, minyak zaitun lemak tak tepu. Jadi kita kena tanda right. Minyak sapi daripada haiwan kan. Jadi dia adalah lemak tepu. Okey. Jadi minyak sapi pangkah. Okey, badam. Badam adalah lemak tak tepu. Okey. Jadi kita kena tik. Telur lemak tepu daripada haiwan kan. Okey, avokado daripada tumbuhan. Jadi avokado lemak tak tepu. Jadi kita tik. Okey, mentega. Mentega adalah lemak tepu atau tak lemak tak tepu? Mentega lemak tepu. Jadi kita kita pangkahkan dia. Kentang goreng pun sama, lemak tepu pangkah. Tak mau. Okey, ikan salmon, okey bagus dia lemak tak tepu. Jadi kena tik. Okey, tu antara jawapannya. Okey, kita pergi ke soalan berikutnya. Berikut merupakan dua jenis sarapan yang boleh disediakan oleh Maisarah. Sarapan manakah yang lebih baik untuk kesihatan jantung? Jelaskan jawapan anda. So kita tengok. Okey, Maisarah pertama dia kata dia makan roti yang disapu dengan mentega asli, dan yang kedua Maisarah makan roti yang disapu dengan mentega kacang asli. Jadi kacang asli dengan mentega asli saja, mana satu lagi bagus? Lagi bagus adalah gitu gambar dia mentega kacang asli. Roti yang disapu dengan mentega kacang asli yang lagi bagus untuk kesihatan jantung Maisarah. Kenapa? Sebab mentega kacang ni merupakan lemak tepu. Manakala mentega biasa ni merupakan lemak mentega kacang merupakan lemak tak tepu. Lemak tak tepu. Manakala mentega asli biasa ni lemak tepu. Okey, lemak tak tepu mempunyai kalori, kandungan lemak serta kolesterol yang lebih rendah berbanding lemak tepu. Okey, itu jawapan dia. Okey. Ini seterusnya merendahkan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Okey. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 3. So, kita baca soalan. Lengkapkan pernyataan berikut. Arteriosklerosis merupakan keadaan di mana lumen arteri menjadi apa akibat pemendapan apa pada bahagian dalam dinding apa. Okey. So, sebelum kita nak jawab, kita tengoklah dulu gambar rajah ni. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, A ni arteri normal nampak tak anak panah ni? Maksudnya semasa darah nak lalu dekat kawasan arteri normal ni tak ada apa-apa halangan sebab kosong, bersih. Tak ada apa-apa yang mengganggu pengaliran darah. Okey, ini dinding arteri kalau kita tengok dari depan lah. Okey, manakala gambar rajah kedua ni menunjukkan penyempitan arteri sebab terdapat plak-plak yang ada dekat sini. Warna kuning ni macam kolesterol yang terendap dekat dinding arteri ni menyebabkan ruang untuk darah lalu ni dah sempit berbanding yang belah atas ni lebih luas. Okey, so kita tengok. Arteriosklerosis merupakan keadaan di mana lumen arteri menjadi sempit. Okey, akibat pemendapan kolesterol. Okey, pada bahagian dalam dinding arteri. Okey. Seterusnya,
Okey. Jika berlarutan, keadaan ini boleh menyebabkan apa pelajar? Agak-agak. Kalau berterusan lah macam ni kan, maksudnya kolesterol tu sentiasa terenap dekat dinding arteri. Okey, boleh menyebabkan hipertensi. Okey. Hipertensi, stroke. Okey, dan serangan jantung. Okey, selain itu, kolesterol berlebihan juga akan membentuk batu karang bedu yang boleh menyebabkan penyakit jaundice, penyakit kuning. Okey, itu untuk jawapan soalan nombor 3. Okey, soalan seterusnya. Lemak sihat adalah penting untuk kesihatan yang optimum. Jelaskan pernyataan tersebut. Jadi pelajar, kalau jumpa soalan macam ni soalan terbuka. So macam mana kita nak jawab? So kita tengok cara dia. Okey, yang pertama pelajar mesti cakap dulu. Lemak diperlukan oleh manusia untuk pertumbuhan, untuk penyerapan vitamin, perlindungan organ, penghasilan hormon seks dan beberapa fungsi lain. So ni macam pengenalan lah dalam jawapan tu. Kita jawab macam ni dulu. Okey, lepas tu kita nak tambah apa lagi? Okey. So, lepas tu kita boleh cakap, lemak haruslah diambil daripada sumber yang sihat, iaitu makanan yang mengandungi lemak tak tepung. Okey, seperti minyak tumbuhan. Apa dia minyak dia? Minyak zaitun, minyak biji bunga matahari. Okey, kalau daripada kekacang, badam, gajus. Dan tak lupa juga ikan salmon pun bagus juga. Jadi ini cara untuk kita menjawab. Okey, baiklah pelajar, kita dah berada di akhir sesi untuk slot kali ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua telah mendapat ilmu yang bermanfaat untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okey, dan jangan lupa tekan butang loceng sebagai tanda sokongan kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak video PDPC selepas ini. Okey, terima kasih.